Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Iman Hayati binti Zainal. Hari ini saya akan membentangkan tentang Bayi Assalam untuk subjek Fundamental of Islamic Business PBS 2223. Di dalam Bayi Assalam ini, saya akan menceritakan tentang maksud Bayi Assalam, rukun Bayi Assalam dan juga syarat Bayi Assalam. Pengertian Assalam dari sudut bahasa ialah menjual sesuatu yang dinyatakan sifat-sifatnya dalam tanggungan dengan lafaz as-salam atau as-salaf. As-salaf yang bermaksud pendahuluan atau mendahulukan. As-salam ialah bahasa penduduk Hijaz, manakala as-salaf ialah bahasa penduduk Iraq. Seterusnya, rukun bayi as-salam. Terdapat beberapa rukun bayi as-salam. Antaranya ialah yang pertama, al-aqidan. Apa itu al-aqidan? Al-aqidan ialah pihak yang mengikat perjanjian mereka yang terdiri daripada pembeli dan penjual. Sebagai contoh, pembeli ialah orang yang mendahulukan wangnya untuk mendapatkan barang dagangan yang dikehendakinya. Pembeli disebut sebagai al-muslim atau pemilik as-salam, iaitu yang menyerahkan atau mendahulukan bayaran. Selain itu, penjual ialah orang yang menerima wang sebagai bayaran kepada barangan yang akan diberikannya. Ia juga dinamakan sebagai al-muslam ilai. Rukun yang kedua ialah al-sirah. Maksud al-sirah ialah ijab, iaitu penawaran, dan qabul, iaitu persetujuan. Terdapat beberapa pendapat tentang al-sirah. Di antaranya ialah pendapat di dalam mazhab al-Syafi'i yang menyatakan sirah mesti menggunakan perkataan salam atau salaf sahaja. Hal ini kerana ia tidak sah jika digunakan dengan perkataan yang lain. Ini kerana akad salam tidak sama dengan jual beli biasa. Namun, satu pendapat yang lain telah mengatakan jika menggunakan sirah, jual dan beli juga sah kerana bayi as-salam juga adalah salah satu daripada bentuk jual beli yang memerlukan penerimaan dalam majlis akad. Yang ketiga ialah ras al-mal, iaitu modal atau harga. Ianya adalah bayaran yang dibuat oleh pembeli sebagai mendahulukan bayaran kepada penjual. Rukun yang keempat, al-muslam fih, iaitu barang yang telah ditempah. Ianya barangan yang dijual dalam perjanjian dan penjual berjanji untuk menyerahkannya kepada pembeli dari bayaran harga yang didahulukan. Seterusnya, syarat bayi as-salam. Antaranya ialah yang pertama, hendaklah diketahui jenis dan sifatnya. Sebagai contoh, barang tersebut mestilah boleh dinyatakan daripada segi sifat, ciri-ciri, jenis, kualiti ataupun jumlah ataupun sifat oleh kedua-dua pihak. Sebagai contoh, gandum ataupun barley. Ianya boleh didapatkan di barangan tempatan ataupun import. Sebagai contoh, jumlah seperti 1,000 gantang, jika mengikut sukatan, ianya boleh ditimbang atau diukur atau dikira. Untuk sifat pula, sebagai contoh, ianya haruslah dinyatakan seperti warna, ukiran atau acuan sama ada tebal atau nipis atau sifat-sifat lain yang berbeza mengikut kehendak pengguna. Syarat kedua ialah hendaklah diketahui jumlahnya. Sebagai contoh, barangan tersebut tidak bercampur aduk dengan barangan lain yang berlainan jenis dan kadar campuran tidak dapat diketahui dengan jelas. Jika kandungan campuran dan kadar setiap campuran dapat diketahui, jual beli salam adalah sah. Syarat yang ketiga ialah tempoh penyerahan yang ditentukan. Barang tersebut mampu diserahkan berdasarkan tempoh dan jenis yang ditetapkan. Sebagai contoh, jika jual beli salam tersebut membabitkan barangan yang biasanya tidak wujud pada masa yang ditetapkan, sebagai contoh, buah anggur dalam pada musim sejuk atau buah kurma atau sebagainya, maka jual beli salam itu tidak sah. Contoh yang kedua, jika barangan yang dijual secara jual beli salam mudah didapati tetapi tidak berjaya diperolehi pada masa yang ditetapkan, perjanjian as-salam tersebut tidak terbatal. Hal ini kerana pembeli boleh membuat pilihan sama ada menunggu atau barang yang telah ditempah wujud atau membatalkan perjanjian tersebut dan mengambil semula modal atau harga yang telah dibayar tanpa kurang atau lebih. Syarat yang ketiga, mengetahui kadar nilai harganya. Contohnya, jumlah dan bentuk pembayaran hendaklah dimaklumi oleh kedua-dua pihak. Sebagai contoh, bayaran yang dibuat sebanyak RM1,000 atau RM2,000. Demikian juga perlu menjelaskan sifat barang tersebut kualiti.
Kesimpulannya, jual beli as-salam atau bai as-salam adalah salah satu cara jual beli yang dikagumi di dalam Islam. Kebenaran ini dibina di atas dalil Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. Bersesuaian dengan Islam sebagai sebuah agama yang bersifat memberikan kemudahan kepada penganutnya, maka jual beli as-salam dibenarkan kerana ia merupakan perniagaan yang dihajati oleh manusia. Di samping membenarkan jual beli as-salam, Islam telah menetapkan beberapa peraturan-peraturan yang perlu dipenuhi agar jual beli salam ini tidak mengandungi sebarang unsur penipuan dan sesuatu yang tidak jelas yang akhirnya akan menimbulkan permusuhan dan perkelahian. Sekian, terima kasih.